langkah pertama seseorang itu untuk meraih khusyuk di dalam salat adalah menjadikan kita punya dalam ini, telinga kita atau hati kita, dengar apa yang kita baca, atau ikut baca bersama dengan lidah, dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di dalam ini ikut. Macam mana di dalam ini ikut? Yakni di dalam ini atau otak kita tahu apa yang dibaca oleh mulut, oleh lidah ini. Kalau kita tak tahu, maknanya tahu-tahu waladhdallin amin. Dia apa Fatihah dari awal dia tak tahu. Penghujung baru sedar amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Bertemu lagi kita bersama Ustazah Adura untuk Pendidikan Islam tingkatan 1. Baik anak-anak, kalau tadi anak-anak dengar tentang induksi, Ustaz Habib ceritakan tentang apa? Agak-agaknya saya nak ajar tajuk apa? Baik. Boleh tengok, boleh rujuk pada buku muka surat 138. Tajuk kita hari ini ialah khusyuk dalam solat dan kepentingannya. Kita lihat objektif pembelajaran. Pertama, diharapkan anak-anak dapat mengetahui maksud khusyuk, kepentingan khusyuk, penghalang khusyuk dan cara mendapatkan khusyuk serta dapat menjawab latihan di akhirnya. Apa agaknya maksud khusyuk? Okey, pada bahasa ialah senyap, tunduk dan merendah diri. Manakala pada istilahnya ialah menumpukan hati di hadapan Allah SWT dengan menetapkan anggota, memahami serta menghayati setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan dari awal hinggalah ke akhir solat. Macam saya cakap tempoh hari kan, kita dah belajar tentang segala puji bagi Allah. Hafal maksud dia. Jadi bila kita ingat semayang, kita bila kita baca, kita tahu makna, maka dia akan lebih fokus. Okey. Baik, kita lihat pula kepentingan khusyuk dalam solat. Jadi di sini anak-anak, kenapa kita perlu khusyuk dalam solat itu? Ini adalah supaya jaminan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Di samping itu mendapatkan keampunan daripada Allah, memberikan kekuatan rohani pada diri kita bila kita khusyuk dalam solat ni, dapat merasai kemanisan iman, dapat merasai nikmat menunaikan solat. Bila kita solat, kita fokus, kita boleh rasa memang kita solat itu betul-betul, maknanya ikhlas. Jadi kita akan rasa tenang dan sebagainya. Penghalang daripada melakukan kemungkaran, membentuk daya fokus terhadap tujuan hidup dan dapat mencapai kejayaan dan kebahagiaan. Jadi di sini apa sebenarnya yang menghalang khusyuk dalam solat ni? Yang menghalang khusyuk kita ni ialah yang pertamanya tidak memahami maksud bacaan dalam solat. Kita nak baca niat tu, daripada niat lagi kita dah tahu. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman ataupun adaan lillahi ta'ala. Dalam hati kita tu, otak kita tu terus sebut. Sahaja aku solat waktu zuhur ni 4 rakaat kerana imam, kerana makmum, kerana Allah Ta'ala. Maknanya kita faham. Jadi setiap bacaan kita tu, kita akan lebih berfokus. Yang kedua ialah tidak menjaga adab ketika berwuduk. Waktu kita kalau ambil wuduk tu, pastikan betul-betul. Kalau daripada ujung jari tu hingga ke tangan, ada setengah-setengah orang ambil pakai macam tu je kan. Macam hulur je. Jadi kita sepatutnya biar dia lalu betul-betul sampai ke melebihi siku lah. Kalau basuh rambut, basuh betul-betul. Kalau telinga betul-betul. Kadang orang ambil kaki, basuh kaki, pakai hulur je kaki macam tu. Tak kena lah. Jadi dia kena betul-betul jaga adab. Baik. Makanan, minuman dan pakaian daripada sumber yang haram. Pergi semayang. Tapi makan daripada makanan yang haram. Pakaian yang curi dan sebagainya. Baik. Banyak melakukan dosa dan maksiat. Wa na'uzubillah. Jauhlah daripada melakukan dosa ni. Kita tahu kadang-kadang dosa-dosa kecil. Kalau boleh elak-elak lah. Baik. Solat dalam keadaan tergesa-gesa. Semayang laju-laju je. Macam patut
ayam patuk tuk. Nah, laju kau main. Kadang-kadang saya heran juga. Ada orang dia boleh sembahyang baca Al-Fatihah hanya bukan main laju. Sedangkan kita tahu rukun solat itu ialah membaca Al-Fatihah. Jadi cuba bayangkan. Dan yang seterusnya rukun tu hendaklah didengari. Dalam rukun qauli kan. Perlu didengari di telinga. Dan kalau awak baca laju-laju macam mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana mudah. Tak betul lah. Jadi kita kena baca biar penuh dengan tertil dan tajwid. Baik, solat pada waktu makanan terhidang, tu pun penghalang khusyuk, berbau, lapar, perut-perut mengkeroncong, perut-perut betul tak? Ataupun ketika mengantuk, Jadi kalau nak solat tu pastikan basuh, ambil air semayang betul-betul, pastikan dah makan dulu. Baik, banyak memikirkan perkara duniawi. Kadang-kadang kita macam itulah. Kita duduk sibuk dengan urusan dunia. Sibuk nak mencari duit. Sibuk dengan game. Betul tak? Patutnya bila kita nak berjumpa dengan Allah tu, kita nak bercakap dengan Allah. Fokuskan diri. InsyaAllah kita akan khusyuk dalam solat. Cara mendapatkan khusyuk dalam solat, kita hendaklah mempersiapkan diri sebelum solat. Antaranya ialah kita dapat menunaikan solat pada awal waktu, menyempurnakan wuduk kita, ambil air solat tu dengan betul, dan mendahulukan solat sunat rawatib. Dan bila kita buat solat sunat rawatib, terutamanya qabliyah, maka kita dah pun mempersiapkan diri untuk solat. Kemudian kita menjauhi tempat solat daripada gangguan. Kadang-kadang tempat-tempat yang bising dan sebagainya. Okey, sehingga bertemu lagi. Sekian terima kasih. Ma'assalamah wa ilal liqa.